Semua koleksi gambar bersejarah di Arsip Negara kini mampu dilihat melalui sistem maklumat bersepadu arsip Kompas. Penyelidik juga boleh membawa pulang salinan gambar yang diingini dengan membuat pesanan. Apabila menerima pesanan gambar, kaki tangan Arsip Negara mencetak gambar secara berkomputer atau menggunakan cara konvensional. Jika kamera gambar biasa menggunakan filem jenis 135, Arsip Negara menggunakan filem jenis 120 bagi hasil gambar yang lebih jelas walaupun dicetak untuk saiz besar. Penyelidik boleh memesan gambar dengan bayaran antara RM2.50 hingga RM65 setiap keping. Bayaran bergantung kepada saiz gambar dan sama ada ia berwarna atau hitam putih. Kemudahan yang disediakan Arsip Negara ini membolehkan sesiapa saja memiliki salinan gambar bersejarah. Jika disimpan dengan sempurna, ia mampu bertahan untuk tempoh yang lama. Bilik gelap digunakan khusus untuk mencetak gambar hitam putih. Menurut ahli fotografi Rosli Ismail, gambar yang dicetak menggunakan teknik ini terbukti mampu bertahan lama iaitu menjangkau 100 tahun. Namun, ia turut bergantung kepada cara penyimpanannya. Jadi untuk mencetak gambar pada negatif yang dah sedia ada, dilekat pada eraser ni untuk untuk jadikan keluarkan imej. Kemudian yang pada kertas tadi diletakkan di kemikal yang sedia ada. Menggunakan bahan kimia tertentu dengan lampu yang malap, proses ini mampu menghasilkan gambar dalam masa yang singkat. Antara kelebihan kaedah ini, ia mampu memproses gambar yang banyak pada satu masa. Biasa kita buat dah 50-60 keping lah untuk saiz besar. Takut nanti kalau buat banyak nanti tak kena, pixel tak kena. Nanti gambar berbelak-belak, tak cantik. Itu kita had itulah 50-60 keping. Walaupun menyimpan bahan bersejarah yang asli, bahan arsip terpilih turut disalinkan dalam bentuk mikrofilm. Selain memudahkan rujukan, ia juga memelihara bahan asal daripada terus rosak. Yang mikrofilm kita lakukan kepada bahan-bahan yang popular dan bahan-bahan yang kerosakan dia agak serius ataupun terlampau teruk. Jadi kita mikrofilmkan dulu. Filem bersaiz 35mm ini terbukti mampu bertahan kira-kira seabad sekiranya langkah penjagaan dan pengendalian yang sesuai diambil. Antara bahan yang dipilih untuk disalinkan ke dalam bentuk mikrofilm adalah dokumen-dokumen seperti rekod dan surat rasmi. Penyalinan awal ini yang juga digelar penyalinan master negatif mengambil imej bahan satu persatu. Ia perlu melalui beberapa proses lain sebelum sedia digunakan oleh penyelidik. Setelah bahan-bahan disaringkan ke dalam bentuk mikrofilm, ia akan diproses di bilik gelap ini. Di sini ia akan melalui beberapa langkah tertentu supaya penyelidik dapat menggunakannya dan bahan ini dapat bertahan untuk jangka masa yang lama, iaitu kira-kira 100 tahun atau selama mana mungkin. Seperti mencetak gambar, mikrofilm yang belum diproses juga tidak boleh didedahkan kepada cahaya untuk mengelak kerosakan. Mikrofilm diproses dengan campuran bahan-bahan kimia bagi mengeluarkan imej bahan pada filem. Bagi memastikan mikrofilm bertahan lama, persekitarannya memainkan peranan penting. Ia perlu disimpan pada suhu antara 20 hingga 21 darjah Celsius. Pengguna pula perlu menggunakan sarung tangan, memandangkan peluh boleh merosakkan filem. Arsip Negara yang kaya dengan maklumat turut menyumbang kepada penyelidikan khas persempadanan antarabangsa atau dalam negara. Dr. Syamsiah Muhammad dari Arsip Negara mengetuai penyelidikan isu-isu persempadanan yang penting dalam memelihara kedaulatan negara.
Menurutnya, berdasarkan bahan-bahan arkib, penyelidikan mendalam dapat dijalankan untuk membuktikan masyarakat terawal yang bertapak di sesuatu kawasan. Isu yang paling akib terlibat dan berjaya membantu negara dalam mendaulatkan dari segi persepadan negara ialah kes sepadan Legitan, di mana akib terlibat mencari bahan bukti menunjukkan dua-dua pulau tersebut adalah diusahakan dan adalah di dalam kawasan Malaysia lah. Kita pergi ke Sabah dan juga kita pergi ke negara-negara lain untuk mencarikan rekod-rekod di mana kita nak buktikan bahawa pernah berlaku dari segi ekonomi kita menggunakan pulau tersebut. Arkib negara juga menerbitkan buku-buku hasil koleksi bahan-bahan dalam simpanannya. Antara terbitan yang sering menjadi rujukan di kalangan penyelidik mengandungi manuskrip-manuskrip lama. Sebagai langkah untuk menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, mengenai sejarah negara, Arkib Negara menerbitkan buku dengan koleksi gambar-gambar Malaysia yang diambil sejak beratus tahun lalu. Sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-50, Arkib Negara menerbitkan buku mengenai Tunku Abdul Rahman yang menceritakan kisah perjuangannya untuk negara dan masyarakat Malaysia. Arkib negara yang kaya dengan bahan-bahan bersejarah turut menyumbangkan bahan ke memorial tokoh-tokoh negara. Antaranya memorial Tun Abdul Razak, memorial Tun Hussein On dan juga memorial ini khusus bagi bapa kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Dengan adanya tempat-tempat sebegini, diharapkan usaha dan juga sumbangan mereka kepada negara akan sentiasa dikenang. Memorial ini yang dahulunya dikenali Arkib dan Pustaka Tunku Abdul Rahman Putra diuruskan Arkib Negara sejak 1963. Bangunan 3 tingkat ini menempatkan pelbagai bahan arkib, artifak serta barang-barang peribadi Tunku untuk tatapan awam. Kisah peribadi, perjuangan sehingga detik beliau meninggal dunia diperingati di sini. Bahan terpenting yang ditempatkan di memorial adalah dokumen pengisytiharan kemerdekaan yang dibaca Tunku pada 31 Ogos 1957. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Perjuangan Tunku Abdul Rahman untuk membebaskan negara daripada penjajahan akan sentiasa terpahat dalam sejarah Malaysia. Perarakan di Padang Badai Hilir Melaka meraihkan kepulangan Tunku dari London membawa berita kemerdekaan negara. Kenderaan yang dinaiki beliau pada hari penuh gemilang itu kini berada di Arkib Negara. Walaupun bukan kenderaan asal Tunku, model kereta Nash Rambler Custom Convertible adalah model yang sama dinaiki Tunku pada 20 Februari 1956. Pencarian kereta ini yang bermula pada 2003 membuahkan hasil apabila ia ditemui di Ohio, Amerika Syarikat 4 tahun kemudian. Kos untuk memperolehi kenderaan ini mencapai RM170,000 dan mengambil hampir 3 minggu untuk tiba ke tanah air. Kita cuba memainkan semula bagaimana dulu Tengku balik daripada luar negara, mendarat di Melaka dan dia pergi ke Bandar Hilir dan dia nak mengisytiharkan tarikh kemerdekaan itu. Ya. Jadi ini berlaku pada 20 Februari 1956 di balik itu. Jadi perarakan itulah yang kita nak mainkan semula semasa sambutan 50 tahun itu, mengimbas semula dari peristiwa sebenarnya. Nasib kita baik kerana kita dapat berjumpa satu syarikat yang kerja dia memang membaiki kereta-kereta lama, bukan dalam negeri, luar negeri juga. Jadi beliau lah, melalui kontak beliau lah kita dapat kereta ni berada di US.
Kereta ini yang pada awalnya berwarna hijau dicat hitam bagi menyerupai kereta yang dinaiki tunku. Pada saya ini satu kejayaan besar bagi Akib Negara kerana dapat menyumbang kepada apa yang dikehendaki oleh negara untuk menjayakan sesuatu perayaan dan sebagainya lah. Kita tidak mahu 100 tahun lagi kita masih membeli daripada negara luar. Oleh sebab itu, usaha itu berterusan. Yang kita buat hari ini adalah untuk hadapan. Yang ke belakang itu kita cuba dapatkan balik. Semoga usaha Akib Negara menyimpan, memelihara dan memasyarakatkan khazanah warisan yang amat bernilai ini dapat melahirkan warga Malaysia yang berilmu dan cintakan negara.